RM680 juta diperuntukkan bagi seragam dan stabilkan harga barang dan subsidi tepung gandum. Kerajaan Umum sumbangan RM10 juta kepada FAM bagi pembangunan sukan bola sepak negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Utama 1 Tengah Hari. Kerajaan memperuntukkan RM680 juta untuk program penyeragaman harga, program penstabilan harga dan subsidi tepung gandum kegunaan am tahun ini. Demikian jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Beliau berkata RM240 juta daripada jumlah berkenaan adalah untuk melaksanakan program penyeragaman harga yang melibatkan pengedaran barang perlu, gas petroleum cecair dan community drumming. RM400 juta bagi program penstabilan harga minyak masak. Manakala baki RM40 juta lagi untuk subsidi tepung gandum kegunaan am. Sementara itu, program Jualan Keluarga Malaysia PJKM 2022 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan membantu memulihkan semula sektor peruncitan negara. Pengarah Sekretariat Perdagangan, Pengedaran, Perniagaan dan Industri Perkhidmatan KPDN HEP, Muhammad Hanif As'ari berkata, program berkenaan turut diharap menjadi pemangkin kepada pengguna untuk merancang pembelian dan membuat pilihan bijak. Kita ada 8 segmen utama keseluruhannya yang mengandungi segmen musim perayaan, segmen-segmen tertentu yang akan dilaksanakan bermula pada bulan Januari ini hingga Disember tahun 2022. Jadi dua konsep ini kita gabungkan sekali, iaitu PJKM Barang Keperluan dan juga PJKM bersegmen ini untuk memberi tawaran ataupun harga yang sangat berpatutan kepada semua pengguna, kepada rakyat Malaysia keseluruhannya untuk sepanjang tahun 2022. Beliau berkata demikian melalui Skype dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Program yang bermula Disember lalu turut menawarkan 30% diskaun bagi barangan serta barangan asas yang diperlukan. Sebanyak RM10 juta disumbangkan kerajaan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi tujuan pembangunan bola sepak negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia sebagai sokongan kerajaan dalam pelaksanaan plan menyeluruh ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bola sepak yang disegani menjelang 2030. Jelas beliau, pembangunan pemain bola sepak bukan setakat infrastruktur yang canggih dan moden semata-mata. Bola sepak negara hanya akan maju apabila melibatkan pembangunan pemain yang sistematik bermula dari peringkat akar umbi dan seterusnya menggilap bakat mereka sehingga menjadi aset terbaik negara. Saya berharap projek pembinaan ibu pejabat FAM ini dapat dilaksanakan dengan jaya agar menjadi sumber kekuatan kepada tadbir urus FAM dalam membentuk pasukan kebangsaan yang mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa serta mampu membangunkan modal insan yang mahir dari segi teknikal, pengurusan, kepengadilan dan kejurulatihan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah Ibu Pejabat Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM di Presin 5 Putrajaya. Melalui peta hala tuju yang dilancarkan pada 2018, sasaran utamanya menjadikan pasukan negara sebagai salah satu daripada 5 pasukan terbaik di Asia menjelang 2030. Jumlah penduduk terjejas akibat banjir yang berada di Pusat Pembinaan Sementara PPS di Segamat kekal 74 orang daripada 22 keluarga setakat 8 pagi tadi. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Art Vidyanathan berkata, satu PPS iaitu Sekolah Agama Gemerih yang dibuka sejak 9 Januari lepas masih beroperasi. Ia melibatkan penduduk terjejas dari Kampung Gemerih akibat banjir termenung. Penduduk yang tinggal berhampiran Sungai Bekok, Empangan Bekok di Batu Pahat dinasihatkan agar sentiasa berjaga-jaga kerana sungai tersebut kekal pada tahap waspada dengan bacaan 16.36 meter. Di Kedah, lebih 3 tan metrik bekalan makanan dan barangan keperluan asas akan dihantar ke Pahang dan Selangor dalam tempoh terdekat.
Inisiatif itu bagi mengurangkan beban penduduk terjejas banjir di kedua-dua negeri berkenaan. Pengerusi Pertubuhan Generasi Gemilang Kuala Kedah, Dato' Abdul Muttalib Harun berkata bantuan meliputi makanan kering, beras, peralatan keperluan diri dan keperluan kanak-kanak. Dia berkata kesemua barangan tersebut disumbang oleh orang ramai. Syarikat yang ingin dapatkan perkhidmatan suntikan penggalak secara berkumpulan kepada pekerja boleh dapatkan melalui program PPV jangka luar. Kosnya percuma. Majikan dilarang kenakan sebarang bayaran kepada pekerja. Berita seterusnya. Sebanyak 9.3 juta individu atau 40% daripada populasi dewasa di negara ini telah menerima dos penggalak vaksin COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan KKM, menerusi laman COVID Now, daripada jumlah itu sebanyak 145,922 dos penggalak diberikan semalam. 97.8% atau 22.9 juta individu dewasa negara telah lengkap vaksinasi, manakala 23.1 juta individu atau 99% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, sebanyak 2.7 juta atau 88.1% daripada kumpulan itu telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Manakala 2.8 juta atau 90.9% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Jumlah kes COVID-19 di Malaysia berisiko kembali meningkat menjelang dua sambutan perayaan utama hujung bulan ini dan awal bulan depan. Ini sekiranya orang ramai mengabaikan SOP kawalan pandemik itu. Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin berkata jangkitan harian berkemungkinan meningkat menjelang Taipusam yang akan disambut esok selain perayaan Tahun Baru Cina pada 1 Februari ini. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai kekal mematuhi SOP, khususnya pemakaian pelitup muka. Hairi menerusi Twitternya turut menyarankan orang ramai untuk mengaktifkan fungsi MySejahtera Trace di kawasan tumpuan awam. Ini bagi membolehkan pengesanan kontak rapat kes positif secara lebih berkesan selain mendapatkan dos penggalak. Mengulas lanjut, Hairi maklumkan rakyat Malaysia dilihat berjaya memastikan penularan COVID-19 kekal terkawal. Ini selepas dua sambutan besar sebelum ini iaitu Christmas pada 25 Disember lalu dan Tahun Baharu pada 1 Januari meskipun negara diancam Omicron. Dalam tempoh berkenaan, jumlah kes harian kekal stabil antara 2,600 hingga 3,700 kes meskipun kadar kebolehjangkitan COVID-19 meningkat kepada 1.0. Sehubungan itu, Hairi berharap perkara itu dapat dikekalkan sepanjang sambutan Taipusam dan Tahun Baharu Cina. Menjelang sambutan Hari Taipusam, pihak pengurusan kuil memperketat pematuhan prosedur operasi standard SOP. Butirannya bersama Mohan Chinasamy di Kuil Sri Subramaniar Swami, Batu Kips. Teruskan dengan laporannya, Mohan. Pihak penganut yang ingin membawa palkodam perlu berdaftar dengan pihak pengurusan kuil dan perlu mendapatkan pas khas. Malah tinjauan RTM seawal 8 pagi mendapati pengunjung berbilang bangsa juga tidak melepaskan peluang melihat sendiri suasana sambutan dengan masing-masing dilihat mematuhi SOP ditetapkan. Selain pihak pengurusan kuil, anggota keselamatan seperti polis dan rela turut terlibat dalam memantau pergerakan orang ramai di lokasi berkenaan. Kementerian Kesihatan juga turut membangunkan sebuah pusat kesihatan sementara di perkarangan kuil bagi merawat penganut yang menghadapi masalah kesihatan. Sekian laporan Mohan Chinasamy. Terima kasih, Mohan. Luar negara, China merekodkan kes COVID-19 tertinggi sejak Mac 2020 pada Isnin. Ia ketika Beijing bertukus lumus mengekang penularan pantas varian Omicron 3 minggu sebelum penganjuran Sukan Olimpik musim sejuk. Sebanyak 223 kes dilaporkan pada Isnin, termasuk 80 kes yang dilaporkan di Bandar Pelabuhan Tianjin dan 9 di Guangdong. 68 kes lagi dilaporkan di wilayah Henan yang dikenakan sekatan pergerakan separa dan ujian saringan COVID-19 besar-besaran terhadap jutaan penduduk. Lebih 60 kes import turut dilaporkan pada Isnin selepas China mengetatkan kawalan kemasukan. Kerajaan Australia mengesahkan Novak Djokovic sudah dihantar pulang dari negara itu. Pemain tenis lelaki nombor 1 dunia itu meninggalkan Australia malam semalam beberapa jam sebelum bermulanya kejohanan terbuka Australia. Ia selepas Mahkamah Persekutuan sebulat suara mengekalkan keputusan kerajaan untuk membatalkan visanya.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak bersama tingkatkan imuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.